Di kalangan manusia ni ada yang menjadikan ilahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi bila kehidupan dia tu berlandaskan keinginan hawa nafsu, keinginan syahwat, kehidupan dia jadi gelap, tidak ada cahaya. Tuan Syekh kitab ni, pengarang kitab ni dia tulis maksud permulaan itu apa dia? Ialah sibuk dengan Allah. Itu maksud. Asyraqat bidayatuhu, dia punya awalan dia, permulaan perjalanan dia penuh dengan cahaya, yakni sibuk dengan bermujahadah. Sibuk dengan bermujahadah. Pengertian mujahadah itulah mengkedepankan kehendak Allah dan membelakangkan kehendak syahwat. Itu maksud mujahadah. Dan yang Quran kata walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah fina, di jalan kami. Mujahadah berlaku bila mana ada lawan ke layan. Dia ada dua kan, satu lawan nafsu, satu layan nafsu. Kalau layan nafsu tak jadi mujahadah. Layan nafsu. Maksud layan di sini layan yang mana melanggar ataupun layan yang terkeluar daripada syariat Allah. Layan dalam batasan syariat tak apa. Layan nafsu tapi dalam batasan syariat tak apa. Orang mampu kahwin 4 tak apa, masih dalam batasan syariat. Hak layan tak bolehnya dia kahwin 5, 6, 7, 10. Itu tak boleh lah. Dia layan tu di luar daripada batasan, di luar dari sempadan syariat. Itu layan yang tak boleh. Jadi maksud mujahadah ni lawan, bukan layan, lawan. Beza sikit tau. Wah dengan lawan, wah, wow. Ya, wah ya dekat. Wah dengan ya tu sebelah-sebelah je. Wow ya kan, susunan huruf. Wow lawan, wow. Ya layan, antara dua tu. Layan terutamanya bila layan tu di luar daripada sempadan syariat, maka kehidupan dia jadi gelap. Bila bermula gelap, akhir pun jadi gelap. Hak lebih dibimbangi lagi, mati pun dalam gelap juga. Kama tahyau tamutu, sebagaimana hidupnya kamu. Ini saya tak ingat kata-kata siapa ni. Kama tahyau tamutu, kata-kata Sayyidina Ali ke siapa. Bagaimana kamu hidup, begitulah kamu akan mati. Bagaimana awal, permulaan, pembukaan hidup kamu, begitulah khatimah, kan, penutup hidup kamu. Wa kama tamutuna tub'atuna, bagaimana kamu mati, begitulah nanti bangkit. Ini yang takut ni sebab dia berlanjutan. Orang kata berekeh lah, berekeh. Orang kata kalau kata berekeh ni. Berekeh, berangkai. Berangkai. Bagaimana hidup kamu? Hidup kamu sembah Allah ke sembah nafsu, syahwat? Begitulah mati. Dan bagaimana mati kamu, begitulah kamu hidup balik nanti, dibangkitkan semula. Jadi maksud permulaan yang menyinar ni, mula di sini, mula dalam berjalan, menjalani. Kan setiap orang kan dia menjalani kan, menjalani jalan Allah, menjalani jalan untuk sampai kepada Allah Ta'ala, menjalani jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salik, mula perjalanan tu ialah sibuk dengan bermujahadah, sibuk dengan mengkedepankan kehendak Allah, taat Allah, mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang mula dia tu sibuk dengan bermujahadah, dan kesudahan itu ialah berlazat dengan segala bahagian musyahadah. Mula dengan mujahadah, akhirnya dia akan dapat musyahadah. Akhirnya akan dapat musyahadah. Maksud musyahadah ni Allah Ta'ala singkapkan. Allah Ta'ala singkapkan depan dia tabir-tabir ghaib.
tabir-tabir yang menutupi kan, hijab yang menutupi perkara ghaib, hijab yang menutupi sehingga dia tak nampak kehidupan syurga, dan hijab yang menutupi dia tak nampak macam mana susahnya kehidupan neraka, hijab sehingga dia tak nampak macam mana pada mahsyar ni deritanya di pada mahsyar. Jadi hijab tu bila disingkapkan akan dapat musyahadah, dan hati dia dapat menyaksikan apa? Maghibat. Maghibat ini perkara-perkara ghaib. Macam Nabi sendiri, contoh paling mudah Nabi. Macam mana mujahadah Nabi di awal kehidupan. Daripada muda kan Nabi mujahadah. Pergi ke Gua Hira, berhari-hari bertapa, berzikir, bermunajat, berdoa, sembahyang. Sembahyang tu ada kata cara Nabi Ibrahim, ada kata cara Nabi Musa, macam-macam pendapat lah Nabi punya. Sebab syariat Nabi Muhammad sendiri tak ada lagi masa tu. Tapi itulah mujahadah yang Nabi buat. Pergi berhari-hari, bawa bekal, habis bekal balik jumpa Khadijah, ambil perbekalan apa semua, pergi lagi. Itu mujahadah yang Nabi buat pada permulaan. Kemudian Allah Ta'ala sampai satu tahap Allah Ta'ala bagi musyahadah kepada Nabi. Musyahadah banyak saluran lah Allah bagi musyahadah. Melalui wahyu pun satu kan? Melalui Allah Ta'ala ambil Nabi pergi Isra' Mi'raj, itu musyahadah yang terang-terang nanti kan. Melalui apa nama ni, an-nafsu fi ar-ra', dan bahasa hadisnya an-nafsu mana meniupkan, nafsu bisa dengan sa bukan sin. An-nafsu mana Allah Ta'ala tiupkan maklumat, ilmu fi ar-ra' dalam hati Nabi. Disingkapkan macam mana orang yang rasuah, macam mana kesusahan dia di akhirat, disingkapkan kepada Nabi. Orang yang menyeksa binatang kan, ada perempuan ahli ibadat tu, dia kurung kucing dan dia tak bagi makan kucing, sehingga mati kelaparan kucing tu. Maka perempuan tu diseksa dengan macam mana? Kucing tu cakar dia dalam neraka, mencakar-cakar dia kan. Itu beberapa contoh lah musyahadah. Masa Nabi SAW sekali berlaku gerhana, Nabi semai gerhana matahari, disingkapkan depan Nabi ni. Nabi kata, uridat alayya fi urdi hadzal ha'id, di dinding masjid Nabi ni, depan ini dipamerkan padaku syurga. Sehingga Nabi kata, kalau aku ambil setangkai kurma, setangkai anggur daripada syurga ni, la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, kamu akan makan daripada segugus tangkai anggur tadi selagi dunia tak kiamat boleh makan. Makanan syurga kan. Ini musyahadah yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Makanan syurga kan dikekalkan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu, makanan-makanan dunia dalam simpanan kamu, dia akan habis. Yanfadu, akan habis. Wa ma indallahi baq. Sebaliknya yang ada di sisi Allah kekal. Itu contoh, beberapa contoh musyahadah. Lepas tu dipamerkan juga, Nabi kata semasa semaya gerhana ni, dipamerkan padaku neraka. Sehingga aku kata, ya Allah, ay Rabb wa ana ma'ahu, ya Allah, aku masih bersama. Apakah engkau nak hantar azab neraka ni, azab kepanasan api neraka ni kepada mereka, kepada umat aku? Ay Rabb wa ana ma'ahum, aku masih bersama. Kan Allah dah janji kan, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Ta'ala tidaklah akan menyeksa umat ni selagi Nabi ada bersama, selagi Nabi ada bersama dengan mereka. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, Allah tidaklah akan menyeksa mereka umat ini, wa anta fihim, sedangkan engkau wahai Nabi masih bersama dengan mereka. Dan Allah tidaklah menyeksa umat ni selagi mana mereka minta keampunan kepada Allah, yastaghfirun, istighfar.
Itu di antara yang kita kena lazimi ni dalam, kan kita kata awal perjalanan kita mujahadah kan. Antara mujahadah yang ulama sarankan pada kita, mujahadah mudah je, 100 istighfar pagi, 100 istighfar petang. Mudah tapi payah. Nak buat sekali-sekala tak apalah. Tapi nak buat hari-hari, istiqamah tiap-tiap hari, main jatuh sebeh sama ni, ngatur jatuh 10 jatuh sebeh. Mujahadah mudah je, tetapi mujahadah perlu mujahadah. Sana duduk hadap kiblat pula, dengan penuh tawajuh kita zikir istighfar pada Allah. Tak banyak, 100 pagi, 100 petang, 100 kali pagi. Nabi sendiri istighfar, inilah astaghfirullah fil yaum. Ada riwayat kata mi'ata marrah, ada kata 70 kali, ada kata 100 kali. Nabi maksum. Tapi Nabi nak ajar pada umat pentingnya mujahadah dalam bentuk wirid-wirid, amal-amal ini kan. Munajat dengan Allah ini penting. Sehingga Nabi sendiri tunjuk contoh. Walau Nabi maksum. Jadi bermula dengan mujahadah, kesudahan itu ada dapat musyahadah. Dan jika engkau kehendaki, engkau katakan, boleh kamu kata. Kata Tuan Syekh ni, mu dah sebut gini pun boleh juga. Permulaan itu menyucikan diri dan menghilangkan tabiatnya. Maksud asyraqat bidayatuhu, menyinar pada permulaan ni, ialah apa dia? Menyucikan diri. Maksud menyucikan diri ni, zahir itu memang dah kena suci. Zahir kan, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaian kamu. Lepas tu, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan air dari langit, tujuannya untuk menyucikan manusia, suci badan, suci pakaian. Itu memang dah zahir. Yang dibicarakan di dalam fiqh itu memang dah tak dapat elak. Maksud menyuci diri. Yang lebih memerlukan perhatian lagi ialah menyucikan diri dengan mana menyucikan batin, menyucikan hati. Menyucikan hati kita kan, daripada segala sifat-sifat yang Allah tak suka. Menyucikan batin daripada sifat yang Allah tak suka, dan isi dengan sifat yang Allah suka. Hak buang tu dipanggil takhliyah, pengosongan. Buang, mangkuk hati kita ni, buang sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang Allah tak suka. Sifat-sifat Allah tak suka. Macam sifat apa, ana khairun minhu kan. Iblis dia kata lah, bila Allah Ta'ala suruh Iblis sujud pada Nabi Adam, Iblis kata ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, nak sujud lagu mana? Itu sifat ujub lah. Ujub ataupun kibir pun boleh, takabur. Nak sujud ke dia lagu mana? Ya Allah, engkau cipta hamba daripada api, dia tu daripada tanah. Api ni pesin duk atas semua, tanah pesin duk bawah. Tabiat api ke atas, tabiat tanah bawah. Macam mana hak atas nak sujud kepada hak bawah? Dapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud menyucikan diri, bukan sekadar hak fiqh saja, bahkan penyucian tasawuf yang lebih memerlukan perhatian. Sebab dia banyak tempat pandang. Hak suci fiqh ni, kita nak sembahyang, kita mandi, kita wuduk segala. Bila qada hajat kita memang kita bersih badan. Jadi dia sebab dia zahir kan, zahir ni mudah dapat perhatian kita. Tapi yang batin ni sebab tak nampak kan, najis batin kan, sebab tak nampak. Jadi kerana tak nampak tu jarang dapat perhatian kita, jarang dapat perhatian. Jadi sebab tu memerlukan lebih perhatian. Permulaan itu menyucikan diri, yakni zahiran wa batinan, zahir dan juga batin. Penyucian zahir dan batin, dan menghilangkan tabiatnya. Maksudnya tabiat yang buruk lah. Dalam diri manusia ada tabiat baik, ada tabiat buruk. Ada tabiat yang mana dia saling daripada malaikat. Sebab manusia dia ada dua perdampingan, perdampingan dengan malaikat, perdampingan dengan syaitan. Jadi ada tabiat yang dia saling daripada malaikat, itu jadi tabiat comel.
tabiat yang bagus, yang dia salin daripada malaikat. Sifat contoh sifat suka memberi maaf, itu salin daripada malaikat tu. Sifat suka memberi, sifat melihat kebaikan, itu semua hak salin daripada malaikat. Gimana mencari kebaikan. Kalau sebaliknya pula, berdendam, payah nak memberi maaf, itu dia salin daripada syaitan. Dia ada dua lamah, dia panggil, disebut dalam hadis ni. Maksudnya ada dua lamah, lammatul malak, lammatul syaitan. Lamah ni maknanya penghampiran, sentuhan. Kan bila ada penghampiran ada sentuhan, sentuhan malaikat, sentuhan syaitan. Dua lamah ni sentiasa mendampingi manusia. Kadang-kadang lamah sentuhan malaikat banyak menguasai, kadang-kadang sentuhan syaitan menguasai dia. Jadi menghilangkan tabiat sini maksudnya tabiat yang dia saling daripada syaitan tu. Sebab tu Nabi dalam hadis kan Nabi ajar banyak perkara nak mengelak daripada lamah tadi, lamah tu syaitan. Makan baca bismillah, kalau lupa bismillah ya awwalahu wa akhirahu, bismillah pada permulaan pada akhirnya. Sebab kalau dah baca syaitan mari join sekali. Syaitan makan sekali. Dah bila duk makan sekali, memang dah kan saling lah. Perangai-perangai tu kan, perangai-perangai syaitan akan saling. Itu masa makan. Masa pergi tandas gitu juga Nabi ajar. Nama masa tandas Allahumma inni a'udzu. Nampak remeh kan? Nampak remehnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta lindung daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Khubuthi syaitan jantan, khaba'ith syaitan betina. Bersama isteri Nabi ajar doa, jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Nabi ajar semua untuk mengelak daripada pengaruh-pengaruh tadi kan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang yang bertakwa ni bila dapat massahum, bila mereka dapat sentuhan daripada masam ta'ifun minasyaitan, sentuhan daripada bisikan syaitan, tadhakkaru, mereka akan segera mengingati Allah. Itu cara macam mana kita nak tangkis kan serangan syaitan dengan cara zikrullah, mengingati Allah. Tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Maka bila mengingati Allah, tak semena-mena mereka akan memperolehi basirah. Allah Ta'ala bagi suluhan pada hati mereka, dapat basirah. Menghilangkan tabiatnya dan kesudahan itu, maksud menyinar pada kesudahan itu apa? Memiliki segala nur, memiliki segala cahaya. Itu menyinar pada kesudahan. Nabi sendiri minta untuk dapat cahaya ni. Allahumma ja'al min amami nura, jadikan depan aku cahaya, wa min khalfi nura, belakang aku cahaya, wa min fawqi nura, belah atas aku pun cahaya, wa min tahti nura, bawah aku pun cahaya, wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya, wa an shimali nura, sebelah kiri pun cahaya, waj'alni nura, jadikan keseluruhan diri aku ni pun penuh dengan cahaya. Nabi doa khusus untuk dapat cahaya. Sebab tu Nabi SAW jasadnya jasad basyari manusia, tapi rohnya nuri. Jasad Nabi manusia, basyari, tapi roh Nabi cahaya, nur. Macam roh malaikat. Kan malaikat makhluk yang dicipta daripada cahaya kan. Nabi dari segi rohnya macam malaikat, cahaya, penuh dengan cahaya. Kesan dari mujahadah berterusan yang Nabi buat. Kesudahan itu memiliki segala nur dan beroleh kesempurnaannya, kesempurnaan nur, kesempurnaan cahaya. Atmim lana nurana, doa khusus diajar dalam Quran. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan untuk kami cahaya kami.
Kita bukan nak cahaya, bahkan nak sempurna cahaya. Bukan nak cahaya sikit-sikit malat lek-lek gitu tak, bahkan nak cahaya. Cahaya malat ni bila kita tu dia ada 4 tahap cahaya ni kan. 4 tahap. Satu dipanggil cahaya in'ikasi, pantulan. Cahaya kerohanian ni, cahaya daripada zikir, cahaya daripada baca Quran, cahaya keimanan, cahaya kerohanian ni dia ada 4 tahap. Satu tahap in'ikasi, dah bahasa tasawuf lah ni kan, bahasa tu dipanggil in'ikasi ni pantulan. Macam contohlah kalau masjid ni gelap, satu orang nyalakan pelita, maka semua yang masuk dalam masjid ni dia dapat pantulan cahaya pelita tu. Bila keluar terus hilang sebab cahaya dia terlalu lemah. Keluar je terus hilang. Keluar daripada masjid, keluar daripada majlis, hilang cahaya tu. Ini minima, tahap paling minima. Tahap yang kedua dipanggil apa tu, islahi. Cahaya tahap islahi ini dia kuat sikit. Dia macam mana satu orang nyalakan pelita, mari orang kedua dia bawa pelita dia nyala juga. Dia ada mujahadah dia sendiri. Dia pun apa tu ambil api tadi daripada pelita pertama dia ambil. Maka dia keluar daripada masjid, dia bawa lagi, masih ada lagi api, masih ada, mungkin sampai rumah. Selagi angin tak tiup ada lagi api itu bersama dengan dia. Ini kuat sikit. Yang lebih kuat lagi daripada tu, dia macam mana contohnya, dia buat saluran lah contoh kan, daripada masjid ni ke rumah dia, saluran kan pelita nak nyala kan ada sumbu kan. Katakanlah dia buat contoh sekadar contoh, buat sumbu panjang sampai rumah dia. Jadi selagi sumbu tu bersambung kan, maka dia akan nyala terus. Dia akan nyala di rumah dia nyala. Ini tahap dia kuat sikit daripada tahap yang kedua tadi. Sebab apa? Dia mujahadah lebih dah, nak sambung sumbu tu mujahadah kan lebih. Begitu kita dengan Nabi, kita juga banyak mana kita punya mujahadah, dia akan menyambung kepada Nabi. Kalau mujahadah kuat jadi macam yang pertama lah. Kita dengar hadis sekali, dapat cahaya, keluar daripada majlis hilang. In'ikasi lemah. Kalau kedua bagi islahi dia kuat sikit. Sebab ada mujahadah lebih. Dia dengar tu, dia contoh dia dengar tentang zikir, dia pun balik dia amal zikir tu. Gitu. Dia lebih kuat. Yang tiga lagi kuat. Yang paling kuat bila cahaya tu dipanggil apa? Ittihadi, menyatu. Macam ini berlaku jarang-jarang macam Nabi dengan Abu Bakar Siddiq. Kan dia punya nuraniyat tu, cahaya keimanan tu menyatu sehingga perwatakan Abu Bakar Siddiq sebiji sama dengan perwatakan Nabi. Sama sebiji. Bila Nabi mula-mula dapat wahyu, Nabi bimbang kan. Bimbang, kaum akan mengingkari. Nabi cerita pada Khadijah, Khadijah pun bawa kepada Waraqah. Masa cerita kepada Khadijah tu, Khadijah kata, kalla la yukhzikallahu abada. Allah tak akan mensia-siakan kamu, wahai Nabi Allah kan. Allah tak akan sia-sia. Sebab apa? Innaka la tasilur rahim. Kamu ni ada sifat menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla. Kamu suka tanggung beban. Beban-beban umat ni, beban orang-orang ni kamu suka tanggung. Mana orang dalam kesusahan kamu tolong, kamu bantu. Tahmilul kalla. Wa taqdid dhaifa, kamu suka layan tetamu. Dan satu lagi, wa taksibul ma'dum, kamu mencari rezeki ataupun pencarian kepada orang miskin. Kamu memberi pencarian kepada taksibu ataupun taksibul ma'dum. Dan satu lagi, wa tu'inu ala nawaibil haq, ketika datang bencana, musibah apa semua, kamu suka tolong. Ketika datang kemarau, kamu tolong orang dalam kesusahan. Ketika banjir, kamu tolong. Ketika apa, gempa bumi misalnya, kamu bantu orang dalam kesusahan. Kemudian 5 perkataan ni kan, 5 sifat ni, ketika mana Abu Bakar Siddiq nak meninggalkan Makkah,
Dalam perjalanan temu dengan satu orang, salah seorang orang besar juga di sekitar Makkah ni, nama dia Ibnu Daghinah. Dia pun katakan perkara yang sama pada Abu Bakar Siddiq. Dia kata inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraju. Orang macam kamu wahai Abu Bakar tak patut keluar daripada Makkah, tak patut diusir. Kamu pun tak patut keluar meninggalkan Makkah, dan kamu pun tak patut diusir daripada Makkah. Sebab apa? 5 perkara tadi kamu ada. Seperti yang Khadijah sebut untuk Nabi, 5 perkara yang sama Ibnu Daghinah sebut untuk Abu Bakar Siddiq. Innaka la tasilur rahim, kamu menghubungkan silaturrahim. Wa tahmilul kalla, kamu suka tanggung beban. Bebanan orang ni maknanya suka tolong. Wa taqrid dhaifa wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Dah macam mana tu? Adakah Ibnu Daghinah pakat dengan Khadijah ni? Nak sebut perkataan yang sama, sifat-sifat yang sama, dinukil, ahli sejarah nukil tu perkataan tu. Dinukil dalam buku kitab-kitab sirah kan. Sama, sebiji sama. Pakat tak betul? Pakat tak pernah mereka pakat, kita pakat. Mu katakan Nabi, aku kata kau. Tapi sama tu. Itu contoh macam mana salin nuraniyat, nur. Nur Nabi dengan nur cahaya keimanan yang ada pada Nabi dengan cahaya keimanan pada Abu Bakar ini menyatu cahaya. Sebab tu masa hijrah kan, masa Abu Bakar dengan Nabi hijrah ke Madinah, orang bertukar mula-mula siapa tu, dak cang lagi kan. Orang pergi layan Abu Bakar ni, duk teduh kau ingat, duk ingat Abu Bakar telah Nabi. Punya cahaya tu nak sama kan. Pergi teduh, pergi apa, pergi air ke apa, tumpu kau Abu Bakar dulu. Saya ingat Abu Bakar teduh, nu Nabi. Barulah orang tumpu kepada Nabi. Punya cahaya dia tu kan. Jadi ini tahap paling tinggi lah. Sebab tu Jibril bila datang ke Gua Hira mula-mula nak wahyu ke Nabi, peluk 3 kali tu. Sebab apa peluk 3 kali? Cahaya mula-mula tu dengan sendiri Nabi dapat dah. Jadi bila datang je ke Gua Hira nak bawa wahyu, terus Nabi dapat hak inikasi tu, hak mula-mula tu kan. Itu dapat lalu. Tak perlu peluk. Tak perlu ada mujahadah. Tapi hak 3 lagi kena ada sedikit mujahadah. Apa tu? Peluk tu sampai habis tenaga, Nabi kata. Jibril peluk aku sampai habis tenaga aku. Habis tenaga. Tu mujur guna tenaga manusia. Kalau Jibril alaihissalam guna tenaga malaikat, tak tahu lah. Tenaga malaikat ni Jibril, dia guna hujung sayap je, dia cokeh perkampungan kaum Lut. Kan sikit. Sampai jadi laut mati. Guna hujung sayap naik ke langit dunia, terbalik. Sampai ni jadi laut mati. Itu tenaga malaikat. Jadi masa dalam Gua Hira tak guna tenaga malaikat, dia guna tenaga manusia. Berupa pun datang berupa manusia kan. Itu tenaga manusia. Kalau guna tenaga malaikat tak tahu. Jadi bila 3 kali peluk supaya dapat 3 bentuk tahap nur tadi, 3 tahap cahaya. Inikasi dapat lalu automatik. Lepas tu nak dapat yang kedua islahi. Yang ketiga, yang kedua ilqai. Yang ketiga islahi. Yang keempat ittihadi. Istilah dia ittihadi, cahaya yang menyatu. Supaya dapat 3 lagi tu Jibril peluk sampai 3 kali tu. Hikmah Jibril peluk tu itu hikmah dia, bukan saja-saja. Kan ada mujahadah dia kan, nak terima wahyu ni. Sesuailah wahyu tu qaulan thaqila. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Kami akan turunkan kepada kamu wahai Nabi wahyu ataupun kata-kata yang berat. Jadi sesuai perlu kepada mujahadah. Lagi besar sesuatu yang nak diterima, hasil nak didapat, lagi besar mujahadah dia. Orang putih kata no pain no gain tu. No pain, tak ada cedera, tak ada mujahadah sesuai. No gain, tak ada penghasilan. Itu siapa mahir fasih orang putih ni. No pain no gain. Tiada susah payah, tiada penghasilan. Gitu juga konsep dia sama. Konsep walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah, Allah Taala akan buka pintu-pintu hidayah. Cahaya hidayah tu Allah akan buka. Dan jika engkau kehendaki, engkau katakan. Boleh juga kata gini, ni dia panggil tabir je, ungkapan je berbeza, maksud sama. Tuan kita ni dia bagi pada kita ungkapan macam-macam, nak kita faham.
Hidang tu macam-macam, yang penting makan. Macam raya kan, hidang macam-macam hidang ada kan. Kita pergi rumah terbuka, open house, hari raya, hidang lemang, hidang rendang. Makanlah mana yang penting makan. Mu selera mana? Mu selera laksa, bahan laksa. Mu selera mi bandung, bahan mi lain tak apa. Mi bandung, makanlah mana, yang penting makan. Gitulah maksudnya. Ta'birnya, ungkapan yang berbeza, macam-macam ungkapan, yang pentingnya ialah kamu dapat hadam perkara ni kan. Jika engkau kehendaki, engkau katakan permulaan itu berpakaian dengan segala sifat terpuji. Maksud permulaan bercahaya ni, apa maksud bercahaya? Iaitu berpakaian dengan segala sifat terpuji. Macam kita suka pakai pakaian comel-comel kan. Untuk luaran kita ni, nak wi nampak comel, nak wi apa, ada tarikan apa, tambah-tambah orang bujang ni kan, orang bujang nak cari tunang, lagi-lagi dia suka pakai berhias comel-comel kan, tak kira lelaki ke perempuan ke, begitu dah kan. Begitu juga sifat dalaman ni kan, hendaklah kamu berpakaian. Sebab pakaian ada dua, satu libasu al-zahir kan, satu lagi libasu taqwa, pakaian taqwa. Ya Bani Adam, masa Allah Ta'ala turunkan Adam daripada syurga ke dunia, Allah kata kepada Nabi Adam dan juga anak-anaknya, Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kami turunkan kepada kamu pakaian yang mana menutup aurat kamu. Libasan yuwari sawatikum, pakaian yang mana menutup aurat kamu, kemaluan kamu. Warisha, dan juga daripada bulu-bulu burung, bulu binatang, bulu kambing sebagainya, kamu boleh buat sebagai pakaian. Itu untuk pakaian zahir. Dan pakaian batin pun kamu kena hias juga diri kamu. Apa dia? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lagi penting, lagi baik, yang kamu perlu beri perhatian. Jadi sebab tu sini tuan kita guna istilah berpakaian, berpakaian dengan segala sifat terpuji. Sebab dia macam kita pakai juga sifat-sifat ni. Sifat apa contohnya? Sifat khusyuk semayang, bila kita usaha ada pada kita, soalannya kita ambil pakai dia. Sifat tawadhu kan, sifat rendah diri depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita usahakan dapat sifat tu, soalannya kita pergi tepah pakaian, jahit pakaian tawadhu, kita pun dah siap comel pakaian, dah ambil pakai. Soalannya begitu. Begitulah lain nasib. Sifat syukur ke, sifat sabar ke apa, dia macam satu pakaian yang kita letak pada diri kita. Dan kesudahan itu menjauhi daripada segala sifat yang keji. Kan makna mula dengan cahaya ni ada apa dia? Kita hias dengan sifat terpuji, dan akhir dengan cahaya ni maksudnya kita menjauhi segala sifat yang keji. Maka inilah ibarat ungkapan. Ibarat ni ungkapan kan. Ungkapan yang berlainan, yang lain, ibaratnya tu lain, yang bersepakat, yang serupa makna, serupa dengan makna yang telah disebutkan di atas. Hak bawah ni dengan hak atas ni sama je, ungkapan je berbeza. Kan yang di atas ni apa dia? Yang di atas dia kata melazimkan, permulaannya kamu melazimkan tariqat, akhirnya kamu akan terbuka hakikat. Itulah maksud, sama je tu. Atas dia kata gitu kan, mula dengan melazimkan tariqat. Tariqat mana? Sunnah Nabi. Akhirnya kamu dapat hakikat. Yang ni Allah Ta'ala buka tadi, buka hal akhirat, hal syurga, hal neraka, buka tentang sifat-sifat Allah Ta'ala kan, macam mana Allah Ta'ala punya tindak tanduk terhadap hamba-hamba dia gitu. Sehingga awliya Allah ni tak using. Sebab apa dia tak using? Awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang dekat dengan Allah, dia tak ada duka cita. Sebab apa? Dia tak nampak makhluk, dia nampak atas. Dia nampak atas, nampak Allah. Apa-apa dia nampak sebagai tindak tanduk Allah. Sebab tu tidak mengalami takut. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nabi Yusuf kena tuduh skandal kan dengan mak mertua. Lepas tu tak habis cerita sangat tu, kena masuk penjara. Tak sedih dia? Sebab dia nampak Allah Ta'ala ada tindakan Allah tu, dan di sebalik itu ada hikmah yang sangat besar kan. Hikmah yang sangat besar.
Jadi di atas tu sebab apa? Permulaan melazimkan tarikat, akhirnya terbuka hakikat. Tadilah maksud terbuka hakikat ni terbuka kehidupan syurga, perkara-perkara gaib, terbuka sifat-sifat Allah, tasarrufat Allah, tindak tanda Allah ke atas hamba. Semua tu terbuka. Jadi kata gitu pun ya. Bawah ni pula kata apa? Bawah kata mula dengan mujahadah, akhir dapat musyahadah. Sama lah tu. Kan? Sama lah. Ungkapan je yang berbeza. Benda sama je. Okay. Maka terang cahaya permulaan orang yang menuntut keredaan Allah itu ialah kembalinya kepada Allah. Terang permulaan perjalanan dia, orang yang menuntut keredaan Allah, maksud terang ni apa dia? Dia kembali kepada Allah, sentiasa ada inabah, sentiasa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam segala hemahnya dia rujuk kepada Allah dengan segala hemah. Hemah ni kekuatan hatinya, dengan segala kesungguhan hati dia rujuk kepada Allah, serta berserah kepada Allah dalam segala ahwalnya. Itu maksud terang permulaan tu. Terang permulaan tahu dia? 2 poin ada terang. Satu ada inabah, kembali pada Allah. Yang kedua ada ittikal, yakni berserah diri kepada Allah, ataupun tawakkul kita kata. Tawakkul, berserah diri kepada Allah. Itu terang pada permulaan. Dan terang cahaya kesudahan tu apa dia? Orang yang menuntut keredaan Allah, terang cahaya kesudahan itu sampai kepada hampir dengannya, hampir kepada Allah. Maksud terang itu dia hampir kepada Allah, dia dapat, dia masuk dalam apa ni, golongan muqarrabin, dapat jadi muqarrabin, hampir kepada Allah dan berada pada hadratnya. Maksud hadrat ni berada di samping Allah, yakni bersama para malaikat. Setengah kita disebut istilah hadiratul quds, kawasan larangan suci, iaitu kawasan hanya malaikat je duduk situ, hadiratul quds. Jadi orang tertentu ni bila dia punya perjalanan awal dia penuh dengan cahaya, maka akhir dia pun bercahaya. Maksud cahaya ni dia bersama para malaikat, yakni dari segi roh dia tu. Roh dia tu bersama para malaikat, bersama al-malaul a'la, malaikat tertinggi. Di mana? Di hadiratul quds. Hadirat ni kalau ikut taman lah kan, taman larangan. Taman larangan kan. Kalau orang yang dekat dengan raja, umpama untuk mudah kita faham kan. Orang dekat dengan raja kan ada masa-masanya dia akan berada di taman larangan raja tu, duduk bersama orang-orang VVVV berapa V IP lah, VVVIP kan. Di taman diraja, orang lain tak boleh masuk. Itu hadiratul quds. Ya Allah Taala ada hadiratul quds, tempat larangan. Malaikat-malaikat muqarrabin ada di situ. Ya, aulia Allah ada di situ kan. Jadi itu maksud akhir yang penuh dengan cahaya ni, dia punya roh dia tu akan bersama dengan malaikat nuraniyah, makhluk-makhluk nuraniyah. Malaikat kan makhluk yang penuh dengan cahaya kan. Sama ada boleh jadi Allah beri kemuliaan kepada dia sebelum mati pun dia sudah, dari masa ke semasa dia bersama. Tapi yang lebih terangnya selepas matilah, dia punya cahaya tu berterusan membawa sampai mati. Maka selepas mati, roh dia ni bersama dengan para malaikat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Roh dia bersama dengan para malaikat. Ada masalah lagi ke ni? Kenapa dia tengok jam lah kau ni? Boleh berhenti ya? Okey. Dia tak ada bunyi, tak ada loceng. 5 minit lagi? Boleh lagi lah 5 minit lagi. Okey. Okey. Jadi itu bersama hadiratul quds. Yang jelasnya lepas matilah. Sebab kama tahyawna tamutu. Bagaimana kamu hidup, begitulah kamu akan mati. Mana kalau hidup, mula hidup dia tu penuh dengan cahaya, mati pun dalam cahaya. Bila mati dalam cahaya memang macam Ja'far, sepupu Nabi kan. Ja'far as-Sadiq. Ja'far digelar juga At-Tayyar, Ja'far At-Tayyar. Dia ni punya cahaya dia, cahaya keimanan dia begitu menyinar kan, sehingga dia sanggup ni untuk
bagi nyawa dia dalam peperangan Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ni 3 orang sahabat besar syahid. Ramai lagi syahid, tapi yang panglima-panglimanya 3 orang. Yang pertama Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sendiri, Zaid bin Harithah. Yang kedua Ja'far bin Abi Talib, adik-beradik Sayyidina Ali, sepupu Nabi. Dia dipotong ni, potong. Dia panglima. Kan bila panglima 1 syahid, dia pegang, dia ambil alih bendera panglima 2, Ja'far bin Abi Talib. Mari tentera musuh, tentera Rom. Tentera Rom pancung apa ni, kerak dia punya ni. Dia punya lengan dia putus. Lepas tu Khalid ni pula putus. Bila dia mula-mula pegang tangan kanan, bila putus dia pegang bendera tu dengan tangan kiri pula. Dicantas, putus. Maka dia diberi sayap dalam syurga. Sebab tu dia panggil tayyar. Tayyar ni terbang. Kan dia boleh terbang. Allah beri kepada dia sayap, boleh terbang dalam syurga. Tayyar. Jawab, bila boleh terbang bersama malaikat-malaikat lah. Malaikat pun uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ni makhluk yang Allah Ta'ala cipta punya sayap. Ada yang punya 2 sayap malaikat mathna, ada yang 3 sayap, ada yang 4 sayap. Malaikat Jibril sendiri ada 600 sayap. Lahu sittu mi'ati janah. Kalau dia buka 2 sayap saja sudah menutupi antara ufuk timur dan ufuk barat. Sayap malaikat Jibril, malaikat yang makhluk yang punya sayap malaikat. Jadi Ja'far, orang yang nur dia tinggi ni, macam Ja'far bin Abi Talib ni, sampai bukan sekadar roh dia tu bersama para malaikat, jasad dia pun diberi macam jasad malaikat, ada sayap. Selepas mati lah kan, selepas mati jasad dia pun diberi sebagaimana jasad malaikat, ada sayap. Sebab tu dipanggil, dia diberi gelaran Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang boleh terbang. Hari ni orang bangga jadi pilot lah. Pilot dia nak terbang sendiri tak boleh. Kena ada kapal terbang baru boleh terbang, kan pilot. Sahabat Nabi bukan sekadar jadi pilot, dia sendiri boleh terbang. Sebab tadilah kama tahyaun tamutun, macam mana hidup kamu penuh dengan cahaya, permulaannya comel, akhir pun jadi comel. Kan akhir ni dia merupakan natijah kan. Akhir ni dia merupakan natijah, merupakan hasil daripada yang sebelumnya. Sebab tu kalau kita nak nak usaha, kalau kita nak bina lah apa-apalah dalam kehidupan ni, jangan tunggu esok. Kena bina sekarang. Sebab apa? Sekarang ni menentukan esok. Nak bina yang lepas tak boleh dah. Masa past tense, masa yang lepas tak boleh buat apa dah. Masa lepas ni walaupun sesaat dia tak boleh nak tu dah. Sama juga masa akan datang, di luar kawalan kita juga. Yang ada sekarang. Dan sekarang ni lah yang menentukan esok, kan? Jadi sebab tu pentingnya untuk memperoleh cahaya sekarang ni. Sekarang ni memperoleh cahaya. Dalam Quran pun cerita, di akhirat nanti orang munafik dia kejar orang mukmin ni nak dapatkan cahaya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik, lelaki ke perempuan, kata kepada orang mukmin, lelaki dan juga perempuan, kata unzuruna, tunggu sebentar weh. Naqtabis min nurikum, kami nak ambil, nak tumpang, nak ambil daripada cahaya kamu. Macam pelita tadi lah, nak petik cahaya tu, nak ambil. Malaikat kata apa? Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Mu nak cahaya, balik ke belakang. Balik mana? Balik ke dunia. Cari cahaya sana. Sebab tempat nak dapatkan cahaya sekarang, yang di dunia ni. Bila dah pergi akhirat, dah tak ada dah. Masa tu cahaya dah nampak, peluang dah tak ada. Masa ni peluang ada, tak nampak. Kepentingan cahaya tu tak nampak. Peluang ada tapi kita tak nampak. Bila sampai akhirat, cahaya tu nampak, tapi peluang dah tak ada. Jadi insya-Allah kita break dulu, masa tak mengizinkan. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri manfaat yang paling besarlah daripada muzakarah kita malam ini, insya-Allah.
Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.